Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Terkini sahabat-sahabat semua, selepas Sanusi mengaku tidak bersalah terhadap dua pertuduhan, bukan satu sahabat semua, tapi dua pertuduhan. Jadi ini yang ingin saya berikan pencerahan sedikit, apakah dua pertuduhan itu. Namun apa yang mengejutkan hari ini adalah kenyataan salah seorang daripada MP PAS yang seakan-akan mengakui menghina dan derhaka itu perkara biasa bagi mereka. Dan juga dalam kenyataannya itu kita boleh lihat, katanya pemimpin PAS akui terlajak. Maksudnya dia sudah terlajak itu maksudnya dia bersalah. Tapi akhirnya hari ini Sanusi mengaku tidak bersalah. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah kenyataan beliau itu. Mari kita baca bersama kenyataan berita yang baru saja keluar. Hari ini itu terlajak, Sanusi sudah minta maaf. Tapi pengajaran untuk semua. Jadi kalau kita lihat intipati daripada tajuk berita ini sebenarnya, ataupun apa yang dinyatakan oleh MP daripada PAS ini, itu terlajak. Kalau sudah terlajak itu maksudnya dia sudah lakukan kesalahan. Dia sudah melakukannya. Itu maksudnya terlajak. Jadi katanya lagi Sanusi minta maaf, tapi itu pengajaran untuk semua. Sanusi sudah minta maaf, tetapi karena sudah terlajak, jadi pendakwaan itu diadakan. Tapi hari ini Sanusi tidak mengaku bersalah, coba untuk mempertahankan benang yang basah sahabat semua. Jadi mari kita ikuti apakah kenyataan daripada MP PAS ini. Katanya tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas Menteri Besar Sanusi yang didakwa di Mahkamah Session Selayang hari ini disifatkan sebagai pengajaran untuk seluruh rakyat. MP PAS ini pun bersetuju bahwa tindakan ungkapan daripada Sanusi itu adalah satu yang tidak bertanggung jawab. Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat berkata, semua pihak perlu mengambil pengajaran daripada insiden ini. Itu terlajak. Sekali lagi dia tegaskan itu terlajak. Jadi katanya itu perkara biasa. Dia sudah minta maaf. Perkara biasa bagi lebay-lebay. Perkara biasa bagi pemimpin-pemimpin PAS untuk menghina, untuk menyebarkan fitnah dan tuduhan. So ini perkara biasa bagi mereka, dan selepas biasa dilakukan, mereka akan minta maaf. Tapi hari ini benda ada terlajak katanya, tapi kita ada proses undang-undang. Mungkin ini pengajaran yang boleh dipelajari di masa hadapan untuk semua, bukan hanya untuk Sanusi katanya. Itu yang kita katakan. Kita serah kepada proses undang-undang yang hari ini sedang bermula. Tidak ada masalah apa, cuma kita nak pergi sokongan seluruh di atas pentas politik yang sedang kita hadapi pilihan raya di 6 negeri. Katanya ketika ditemui di perkarangan Mahkamah Session Selayang di Kuala Lumpur hari ini. Ditanya sama ada tindakan perundangan ini akan menjejaskan kelayakan untuk bertanding dalam PRN, Awang berkata langkah seterusnya itu diserahkan kepada prosedur perundangan. Jadi terdahulu Muhammad Sanusi 48 mengaku tidak bersalah di atas dua pertuduhan di Mahkamah Session. Dua pertuduhan itu menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik minggu lepas. Jadi Sanusi 48 yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja di dalam Malaysia. Itu antara sedikit huraian sahabat-sahabat semua. Berkataan. Dan yang lebih mengejutkan adalah kenyataan daripada MP PAS ini yang menyatakan sudah terlajak. Apa maksudnya sudah terlajak? Sekali lagi sahabat semua, sudah terlajak itu maksudnya sudah melakukannya, sudah menghina, sudah memperlekehkan. Itulah yang dimaksudkan terlajak. Tapi yang mengejutkan lagi katanya itu perkara biasa. Dia sudah minta maaf. Inilah modus operandi yang seringkali dilakukan oleh pemimpin daripada PAS. Mereka akan melakukannya, lepas itu minta maaf. Tapi akhirnya mahkamah hari ini meneruskan untuk pendakwaan, yang mana kita tahu Sanusi mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan menghasut. Dua pertuduhan menghasut sahabat semua, bukan satu saja pertuduhan hari ini yang dilakukan oleh pihak pendakwa raya di Mahkamah Selayang. Jadi kalau kita ikuti, Menteri Besar Sanusi ini dihadapkan di dua Mahkamah Session Selayang di Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu perlantikan Menteri Besar Selangor.
Ini yang pertama, yaitu berhubung dengan pelantikan Menteri Besar Selangor apabila beliau mengungkapkan bahwa kononnya hanya Sultan yang bijak saja ataupun tidak bijak akan melantik Menteri Besar seperti Selangor. Itu sebenarnya kenyataannya yang kita lihat coba untuk menghasut ada juga cobaan untuk menghina ataupun memperlekehkan kuasa Sultan Selangor untuk melantik Menteri Besar Selangor. Ini jelas, ini adalah satu penghinaan dan satu penderhakaan. Yang kedua sahabat semua adalah penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik minggu lepas. Sebenarnya video ini juga sedang tular di media sosial melalui, kalau saya tidak silap, saya tidak lupa, Sanusi mempersoalkan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya seorang saja yang mendengar, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak mendengar apa-apa arahan di TV, di surat kabar, kenyataan daripada yang di Pertuan Agong untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ini satu ungkapan, satu hasutan, satu penghinaan yang coba untuk membuat hasutan berhubung perkara itu sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Sanusi ini memang satu kenyataan yang salah. Selepas bukti yang pertama adalah selepas Haji Muhyiddin dan juga Hadi Awang keluar daripada istana, mereka membuat satu sidang media yang menyatakan yang di Pertuan Agong menitakan supaya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan bergabung menjadi menubuhkan unity government. Unity government seperti yang dititahkan oleh yang di Pertuan. Itu kenyataan Muhyiddin. Ada dalam surat yang kononnya dia sign, tapi dia menyatakan tidak bersetuju untuk menubuhkan unity government bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi ini bukti pertama yang sebenarnya saya tidak tahu adakah Sanusi ini pandai bahasa Inggris atau tidak. Maksud unity government itu kalau dalam bahasa Melayu adalah kerajaan perpaduan. Mungkin dia ingat unity government itu sebagai kerajaan gabungan. Mungkin itu yang ada dalam benak fikiran Sanusi ini, sahabat-sahabat semua, sehingga dia memperlekehkan dan juga mencabar apa yang telah pun dilakukan. Dan bukti yang kedua adalah semasa pembukaan sidang parlimen apabila yang di Pertuan Agong sendiri. Video ini juga sebenarnya sedang tular di media sosial. Ada juga di dalam konten yang saya sudah buat sebelum ini. Anda boleh cari. Jadi yang di Pertuan Agong sendiri menzahirkan kegembiraan beliau apabila kerajaan perpaduan ini telah pun ditubuhkan. Dan ini apa yang sebenarnya dikatakan oleh yang di Pertuan Agong. Jadi jelas sahabat semua, apabila Sanusi mengatakan kononnya hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang saja yang mendengar kononnya untuk ditubuhkan kerajaan perpaduan, itu adalah satu lagi hasutan. Dan sehingga hari ini inilah dua kes ataupun dua pendakwaan yang dilakukan terhadap Sanusi. Yang pertama tadi adalah berhubung isu perlantikan Menteri Besar dan juga penubuhan kerajaan perpaduan. Itu dia. Jadi kalau kita lihat lagi yang juga Sanusi yang juga adalah pengarah pilihan raya Perikatan Nasional mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadap dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajia Mak Zin dan juga Hakim Osman Afeni Muhammad Saleh. Siapa pertuduhan mengaku tidak bersalah, yang Arif katanya dalam keadaan tenang. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi telah melakukan perbuatan mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia kepada mana-mana raja. Penendang kerusi kedai itu dituduh melakukan kedua-dua kesalahan terbabit di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara dan Gombak dekat Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai yang lalu. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1E dalam kurungan Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Jadi terdahulu Peguam Cara Negara Ahmad Tirudin Muhammad Saleh mengetahui pihak pendakwaan mencadangkan jaminan 5.000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan. Selain memohon mahkamah mengeluarkan perintah supaya Muhammad Sanusi tidak membuat sebarang komen berhubung kes di hadapan sehingga kes selesai. Jadi maksudnya ada dua kes
ya dia perlu membayar sebanyak 10.000 untuk dijamin dengan dua penjamin daripada kedua-dua pertuduhan itu. Dan satu lagi diingatkan sahabat semua adalah bahawa Sanusi diperintahkan untuk tidak membuat sebarang komen secara terbuka berhubung kes dihadapinya sehingga kes ini selesai. Jadi sahabat-sahabat semua, sekiranya di mana-mana ceramah jelajah yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dan juga Sanusi khususnya, sekiranya beliau melakukan atau membuat komen ya berkaitan dengan perkara itu, ambil video ya, sebab itu sudah menyalahi satu lagi kesalahan ya, mengingkari arahan daripada mahkamah. Jadi Peguam Dato' Saharudin Ali yang mewakili Muhammad Sanusi tidak membantah jumlah jaminan itu dan memaklumkan anak guamnya tidak mempunyai risiko untuk melarikan diri. Katanya, kami bersetuju dengan jumlah jaminan itu, dan untuk makluman anak guam saya ialah ketika Kerajaan Negeri Kedah dan beliau mengetahui pilihan raya negeri, kata Saharudin. Kedua-dua hakim mahkamah membenarkan Sanusi dijamin 5.000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkan tertuduh tidak membuat sebarang komen berhubung kes sehingga kes berkenaan selesai, dan serta menetapkan 4 Oktober sebutan kes bagi serahan dokumen. Jadi mahkamah membayar jaminan berjumlah 10.000 dan kedua-dua pertuduhan itu selepas prosiding selesai. Itu dia. Jadi ini sedikit perkembangan sahabat semua ya berkaitan dengan skandal ataupun pendakwaan ya terhadap Sanusi yang dikatakan menghasut ya dan juga didakwa dengan 2 pertuduhan. Satu adalah daripada Sultan ya berkaitan memperlekikan Sultan Selangor, dan satu lagi mencabar ya yang di Pertuan Agung yang kononnya ya Kerajaan Perpaduan ataupun penubuhan Kerajaan Perpaduan ini sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat ingin memberikan sebarang komen ya berkaitan dengan perkara ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti lebay-lebay, walan-walantit, ya geng sapu bersih, termasuk ya geng Takut Anwar. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tok dadah, tanya selera. Sekian saja pada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.